Hai, salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Jadi Anda bersama dengan saya, Cikgu Felix, yang mana akan memberi sedikit pengajaran untuk bab 5 sejarah tingkatan 1. Baik, disebabkan kita tidak dapat bersemuka, jadinya kita bersemuka secara alam maya. Okey, disebabkan penangguhan Anda untuk datang ke sekolah sehingga 3 Ogos nanti. Jadinya seperti yang telah Anda pelajari pada pembelajaran yang lepas, itu bab 4, Anda sudah mengetahui apa itu tamadun dan konsep tamadun serta ciri-ciri tamadun. Jadinya apa yang pengajaran yang saya akan bawa pada hari ini adalah tamadun awal dunia. Baik, sebelum kita mulakan, kita lihat dahulu OP dan KK. Apa itu OP dan KK? OP adalah objektif kita untuk hari ini, dan OP-nya adalah di akhir pembelajaran Anda akan dapat yang pertama mengenali 4 lokasi pembentukan tamadun awal dunia. Yang kedua, menyatakan ciri-ciri 4 tamadun awal dunia. Baik, untuk KK, yaitu kriteria kejayaan, Anda akan dapat menyatakan 4 tamadun awal dunia dengan tepat. Yang kedua, menceritakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 lokasi tamadun awal dunia. KK yang ketiga, menjelaskan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 tamadun awal dunia dengan tepat. Dan seterusnya pula menyatakan pentarikan secara tepat 4 tamadun awal dunia. Yang keempat ni sebenarnya saya ingin highlightkan dia, pentarikan. Jadi anda perlu jelas tentang tarikh ataupun tempoh masa kepada 4 tamadun awal dunia yang akan kita pelajari. Baik, kita lihat dahulu sinopsis ataupun penerangan secara menyeluruh untuk pengajaran hari ini. Tamadun awal dunia bermula di Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus dan Huang He. Keempat-empat tamadun ini terletak di kawasan lembah sungai yang mempengaruhi perkembangan setiap tamadun tersebut. Interaksi manusia dengan cabaran alam sekitar telah membawa kepada peningkatan cara hidup. Dan seterusnya, masyarakat dalam tamadun awal dunia ini membuktikan manusia mampu membina negara kota dan hidup di bawah sistem berkerajaan yang menjadi asas kepada perkembangan tamadun manusia pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan pengajaran kita, iaitu topik 5.1, iaitu 4 lokasi tamadun awal dunia. Ini adalah peta dunia di mana anda boleh lihat tamadun, 4 tamadun ini ya. Ini adalah tamadun Mesopotamia, ini pula tamadun Indus, ini pula tamadun Mesir Purba, dan di hujung sini adalah tamadun Huang He. Okey, yang pertama, tamadun Mesopotamia. Ini adalah ilustrasi ataupun lakaran tentang tamadun Mesopotamia. Baik. Okey. Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal dunia yang terletak di barat daya Asia. Kalau kita lihat, Mesopotamia ini bermaksud tanah di antara 2 sungai, iaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Baik, kalau kita lihat
tempoh masa bagi tamadun ini, ianya bermula daripada tahun 5000 sebelum Masihi sehingga 7000 sebelum Masihi, dan ianya berkembang dari pertempatan awal zaman Neolitik. Apa maksudnya dia berkembang daripada zaman awal Neolitik? Seperti yang mana anda telah belajari, zaman Neolitik akan terus berubah kepada sesuatu zaman yang lebih moden. Jadi tamadun Mesopotamia ini telah berkembang daripada awal zaman Neolitik ini. Baik, sekitar tahun 3500 sebelum Masihi, wilayah Mesopotamia telah berkembang menjadi pusat tamadun awal. Okey, kalau kita lihat kerajaan yang telah terbentuk dalam tamadun ini ialah kerajaan Sumeria yang paling awal sekali, iaitu pada 3500 sebelum Masihi, Babylon, kerajaan Akkad, Assyria, dan juga yang paling terakhir adalah kerajaan Chaldea, yang mana ianya merupakan kerajaan yang telah runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Baik, kita lihat bahawa tamadun ini bermula di wilayah selatan, iaitu Sumer, dan masyarakat tamadun Mesopotamia ini bermula daripada orang Sumer, iaitu orang Sumeria yang telah berhijrah ke wilayah Sumer dan memindah pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah menggunakan sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengaliran air sungai. Okey, apa mereka lakukan menebus guna tanah? Okey, mereka mengadakan pertanian seperti bercocok tanam dan membuat peradangan. Ya, itulah yang mereka lakukan dengan menggunakan tanah. Okey, kita lihat ada ciri-ciri utama kerajaan Sumer. Yang mana kepada awal pembentukan tamadun awal ini, tamadun Mesopotamia. Baik, ciri utama kerajaan Sumer iaitu mempunyai bandar yang maju, seterusnya pengkhususan pekerjaan, institusi yang kompleks, pengurusan simpan kira, peningkatan teknologi. Okey, kalau kita lihat ciri ini, ianya mempunyai sesuatu bandar yang maju dan seterusnya mempunyai pengkhususan kerja, ya. Dan untuk pengetahuan, pengurusan simpan kira ini adalah merupakan sesuatu tempat untuk pengurusan seperti mana yang sekarang ini kita lihat adalah macam bank, di mana kita simpan duit. Di sanalah apa yang boleh kita fahamkan tentang pengurusan simpan kira ini. Baik, kita teruskan. Okey, lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates ini yang terdapat kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun. Okey. Baik, kalau kita lihat kawasan ini dipanggil sebagai bulan sabit subur yang terletak di antara laut Mediterranean dan Teluk Parsi. Okey. Kawasan ini berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Jadi struktur bandar telah dibina menggunakan tanah liat yang dijadikan sebagai bata. Kalau kita lihat sekarang ni ada bata merah, bata putih, kan. Mereka menggunakan tanah liat. Seperti inilah menunjukkan satu kemajuan kepada manusia ataupun masyarakat di Mesopotamia ini tadi.
Baik, terdapat tempat ibadat yang dipanggil zigurat, okay, yang mana mereka sudah mempunyai satu kepercayaan yang tetap. Jadi mereka tidak menggunakan amalan animisme yang seperti masyarakat zaman Neolitik gunakan sebagai kepercayaan mereka. Seterusnya, dinding besar dibina mengelilingi bandar bagi tujuan pertahanan. Seperti mana yang anda lihat pada gambar yang saya sudah kongsikan awal tadi. Ini, kalau kita lihat di sini, ya, ini merupakan dinding yang telah dibina. Ini bukan sahaja untuk menjadi untuk membentuk kepada bandar itu, tapi ini merupakan satu benteng kepada bandar ataupun tamadun ini. Okey, baik, kita teruskan kepada ini merupakan contoh kepada bandar tamadun Mesopotamia ini tadi. Ini kalau kita lihat di sini merupakan benteng. Ini adalah zigurat yang di mana tempat kepercayaan ataupun pusat ibadat, tempat ibadat mereka di zigurat ini. Baik, teruskan. Kita teruskan dengan tamadun awal dunia yang kedua, yaitu tamadun Mesir Purba. Ini merupakan satu gambaran tentang tamadun Mesir Purba, yang mana Mesir ini kita paling sinonim dengan piramid. Piramid yang besar mereka bina menggunakan batu ataupun batu bata lah. Batu bata yang besar, dan mereka juga membuat patung berhala yang besar. Ya, itu adalah menunjukkan daripada tamadun Mesir Purba. Kalau kita lihat, tamadun Mesir Purba ini terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia, yang mana panjangnya adalah 6.650 km. Ini bukan 6.000 km persegi, tapi panjang. Jadinya kalau kita lihat ini 6.650 km ni panjang daripada Kuching Kemiri dah berapa? 600 lebih. Dalam 1,000. Kalau nak 1,000 km lah. Ini adalah 6,000. Berapa kali panjang negeri Sarawak. Betapa panjangnya. Baik, kalau kita lihat, Mesir dikatakan hadiah kepada Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil. Kalau anda lihat pada buku anda, buku sejarah, buku teks ini ya. Kalau kita lihat pada muka surat 98, Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil. Kalau kita baca di sini, menurut Herodotus pada 484 sehingga 432 Masehi, Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil, the gift of the Nile, kerana Sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun dan membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Kita lihat ini, dia membawa lumpur hitam yang sangat subur untuk pertanian. Disebabkan itulah Sungai Nil, Mesir ini merupakan hadiah Sungai Nil. Kita balik kepada slide kita.
Baik. Dalam tamadun Mesir Purba ini, ianya ada 3 tahap pemerintahan kerajaan tamadun Mesir Purba. Itu yang pertama, tahap 1 kerajaan purba, kedua kerajaan pertengahan dan kerajaan baru. Okay, kita lihat di sini. Tamadun Mesir Purba. Okay. Kita lihat pada kerajaan purba, masanya adalah 5000 sebelum Masihi. Terdapat perkampungan membentuk 2 kerajaan, iaitu kerajaan utara iaitu di hilir Sungai Nil dan kerajaan selatan iaitu di hulu Sungai Nil. Dan Raja Menes menyatukan 2 kerajaan ini pada sekitar tahun 3100 sebelum Masehi dan menggunakan dan membuka bandar Memphis yang menjadi ibu kota kerajaannya. Kemuncak kepada kerajaan purba ialah pada tahun 2600 sebelum Masehi. Okay, kalau kita lihat kerajaan pertengahan, okay, masanya adalah pada 2100 sebelum Masehi sehingga 1650 sebelum Masehi. Okay, kalau kita lihat berlaku perkembangan bidang kesusastraan dan ukiran. Okay, ibu kota kerajaan ini ialah Thebes. Dan kerajaan pertengahan ini tadi mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Okay, kalau kita lihat lagi kerajaan baru iaitu 1649 sebelum Masehi sehingga 1280 sebelum Masehi. Ianya muncul apabila golongan bangsawan yang memerintah Mesir. Jadinya pemerintah Mesir ini tadi digelar sebagai Fir'aun. Okey. Baik, raja terkenal ialah Raja Ramses yang telah banyak membina monumen berupa berhala. Okay. Seperti apa yang telah saya tunjukkan pada gambar Mesir itu tadi, di mana anda boleh lihat ada gambar seperti gambar monumen manusia yang sangat besar. Itu merupakan hasil daripada pemerintahan Raja Ramses ini. Dan keruntuhan pada tahun 1279 sebelum Masehi sehingga 1213 sebelum Masehi semasa Raja Ramses II memerintah Mesir. Okey. Baik, sebelum kita teruskan kepada tamadun Indus, eloknya kalau kita berehat seketika. Anda boleh saya berikan anda untuk meninggal dalam 1 minit lah. Okey. Alright. Panas dan haretan, panas, 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 selalu, selalu, panas dan haretan. Okey.
Anda kembali bersama dengan saya. Itu adalah sebagai satu supaya kita tidak berapa boring untuk mendengar pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita teruskan dengan tamadun Indus. Okey, kalau kita lihat tempat tamadun Indus ini adalah merupakan di lembah Sungai Indus, iaitu bahagian barat laut dan utara India. Kawasan dikeliling banjaran Magran. Kawasan tamadun Indus ini tadi dia kelilingi banjaran Magran, pergunungan Balochistan, Punjab dan Rajasthan di bahagian timur serta Kathiawar dan Gujarat di bahagian tenggara. Okey, kalau kita lihat tempoh masanya adalah pada tahun 2500 sebelum Masihi sehingga 1750 sebelum Masihi. Okey, apa yang terkenalnya tentang tamadun Indus ini ialah tamadun ini telah membina bandar terancang, yang mana terdapat dua bandar terancang yang terkenal, iaitu Mohenjo-daro dan juga bandar Harappa. Okey. Baik, pada masa ini, pada masa tamadun Indus ini, jurutera telah mencipta sistem paip dan pembentung yang canggih, yang mana sistem paip dan pembentung yang canggih ini ianya yang kita dapat lihat sampai ke hari ini, yang kita boleh tiru ataupun yang kita boleh ikuti hasil daripada perkembangan yang jurutera yang telah mencipta ini pada tamadun Indus dahulu. Bayangkan, itu sangat sudah lama dan ianya menjadi satu menjadi satu contoh kepada kita untuk belajar sistem ini. Baik, kalau kita lihat tamadun Indus ini mengalami kemerosotan dan berlaku pada 1750 sebelum Masihi apabila serangan orang Aryan terhadap tamadun Indus. Walau bagaimanapun, ahli sejarawan telah menemukan puncak runtuhan tamadun ini, iaitu pada tahun 1970-an. Mereka telah mendapati pergerakan plat bumi yang menyebabkan gempa bumi dan banjir. Ini mereka mengambil daripada imej satelit. Okey, dan ini adalah salah satu menjadi puncak keruntuhan tamadun Indus ini. Okey, kita lihat seterusnya. Baik, kita pergi ke tamadun Huang He. Kita lihat kenapa saya letak tamadun Huang He merupakan satu sungai yang panjang. Di sini saya letakkan. Okey, ada sebabnya mengapa. Alright. Tamadun Huang He. Okey, tamadun Huang He merupakan salah satu tamadun yang terbina di kedudukan dua sungai utama dari kawasan pegunungan di sebelah barat ke Lautan Pasifik. Okey, Sungai Huang He iaitu Sungai Kuning di sebelah kawasan utara China, Sungai Yangtze di bahagian tengah China. Okey, Huang He bermaksud Sungai Kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan dan sangat subur. Jadi ini merupakan satu lumpur kekuningan ini tadi merupakan salah satu sumber untuk sebabkan lumpur kekuningan ini tadi dia sangat subur dan mereka boleh mengadakan pertanian seperti bercocok tanam melalui lumpur ini tadi. Baik, seperti mana yang kita lihat,
tamadun-tamadun yang lain, sungai merupakan salah satu nadi utama pembentukan tamadun Huang He ini tadi. Dan kalau kita lihat masa masa permulaan kepada tamadun ini adalah pada 4000 sebelum Masehi. Okey, dalam tamadun Huang He ini terdapat 3 kerajaan awal. Mana saya dah letakkan di sini, iaitu yang pertama, tamadun paling awal, iaitu dinasti Xia, iaitu pada 2205 sebelum Masehi sehingga 1766 sebelum Masehi. Seterusnya kepada dinasti Shang, iaitu pada 1766 sebelum Masehi sehingga 1050 sebelum Masehi. Dan dinasti yang terakhir iaitu dinasti Zhou, iaitu pada 1050 sebelum Masehi sehingga 256 sebelum Masehi. Baik, kalau kita lihat di sini, tamadun ini telah memperkembangkan tempat-tempat yang menjadi bandar, dan banyak bandar yang telah dibuka, dan antara yang paling besar sekali dan yang menjadi satu pusat ialah Bandar Anyang, yang merupakan pusat kerajaan dinasti Shang, iaitu kerajaan yang pertengahan ini tadi. Baik, kalau kita lihat aktiviti utama ialah membuat tembikar, membina kapal, menghasilkan varnis, sutera, sulaman dan ukiran. Baik, kemajuan dalam pertanian membawa kepada penghasilan ciptaan kayu dan logam sebagai alat pertanian. Okey, kalau kita lihat daripada tamadun ini membuat tembikar, tembikar daripada Cina ini, daripada dinasti ini tadi, ianya sangat terkenal tak? Kenapa saya bercakap sedemikian? Kerana di negara kita sendiri, tembikar-tembikar daripada dinasti daripada China ini tadi banyak datang ke tanah Melayu, di negara kita di Malaysia ini. Banyak sejarawan yang telah menemukan tembikar yang telah dibuat pada dinasti ini lagi. So, ini bermakna tamadun ini dianya sangat berkembang sehingga boleh melakukan aktiviti perdagangan sehingga keluar. Okey, jadinya baik, itu untuk hari ini. Jadi kita lihat kepada refleksi apa yang telah kita boleh ambil sebagai refleksi kita terhadap pengajaran hari ini. Baik, pembentukan tamadun awal dunia yang bermula di kawasan sungai telah berkembang menjadi bandar. Okey. Dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian berkembang dalam bidang lain. Dan seterusnya, pembukaan bandar telah mewujudkan sistem pemerintahan, sistem pentadbiran, sistem pengairan dan juga kegiatan perdagangan. Okey, kalau anda lihat tiga refleksi yang telah saya letakkan di sini, dan anda boleh membuat refleksi sendiri dan anda fahamkan refleksi ini. Okey, kenapa sesuatu kemajuan yang kita boleh hadapi ini, okey, melalui tamadun-tamadun ini sebagai contoh, okey, yang membawa kepada perubahan setiap kehidupan masyarakat sehingga boleh membentukkan tamadun. Dan daripada tamadun awal dunia ini tadi, bagaimana ianya boleh berkembang. Okey, jadinya itu saya serahkan kepada anda untuk membuat refleksi sendiri. Kenapa boleh
menghadapi satu perubahan demi ke satu perubahan. Okey, jadinya itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk hari ini. Terima kasih. Berjumpa lagi.